Lepas tu kita boleh tunjuk jemaah dulu. Ustaz, kalau ada air kosong sikit ni. Kalau ada air kosong. Air kosong. Subhanallah, subhanallah. Cubaan suara sahabat-sahabat di FB mungkin boleh bagi respon. Suara saya jelas atau tidak? Masya Allah. Jelas. Jelas. Rupanya dia masuk ke FB ya. Kejap. Ustaz tolong terangkan sikit brightness. Waktu di Malaysia pukul berapa ya? 4:45. Oh, 9 malam. Oh, jadi memang sedang elok ni. Subhanallah. Ya. Pusing sikit belah sana. Subhanallah, 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 walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi awliyaillah. Qala rabbi shrah lana, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim. Itu firman Allah. Namun untuk kita berdoa untuk secara jamaknya, Rabbi syrah lana sudurana. Ya Allah, lapangkanlah dada kami ya Allah. Wa yassir lana umurana. Permudahkanlah urusan kami ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisanina. Ya Allah, bukakanlah belenggu yang mengikat lidah kami ya Allah. Yafqahu qawlana, agar mereka memahami perkataanku ya Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita mengucapkan kalimah Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi SAW, Subhanallah walhamdulillah tamla'u wa tamla'ani ma bainal ardi was samawat. Kalimah subhanallah walhamdulillah, pahalanya memenuhi di antara langit dan bumi. Namun sudah tentu ada beza mereka yang menyebutkan kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dengan rasa, dengan perasaan, dengan khusyuk ataupun tanpa rasa. Sebab itu pentingnya kita menuntut ilmu
pentingnya kita membaca dan memahami supaya sebutan kita itu berbeza. Ada orang yang menyebut dan berzikir pada lidah, ada orang menyebut dan berzikir pada hati, ada orang yang menyebut dan berzikir pada lidah, pada hati dan pada seluruh anggota badannya. Subhanallah, alhamdulillah. Bagi memberkati majlis ilmu kita, mungkin ustaz tadi dah mula, tapi sekali lagi lah kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Kita telah membacakan satu surah yang Nabi SAW bersabda diberikan nama antaranya adalah Ummul Kitab, Sab'ul Masani, 7 ayat yang mulia. Ketika turunnya surah Al-Fatihah, Nabi SAW bersabda, telah turun kepadaku satu surah yang paling agung, yang teragung, yang tidak ada pada Taurat, tidak ada pada Zabur, tidak ada pada Injil. Dan sebaik-baik surah, seagung-agung surah adalah surah Al-Fatihah. Kemudian dalam hadis yang sahih yang lain, Nabi menyebutkan baginya, yakni Al-Fatihah itu ruqyah. Adanya ruqyah, ada syifa, ada penyembuhan, ada perubatan, ada rawatan. Subhanallah. Bagi penyakit zahir maupun penyakit batin. Masya Allah. Ramai manusia pada zahirnya nampak sihat tubuh badan, gagah perkasa, tetapi mempunyai penyakit jiwa dan penyakit hati yang sangat parah. Sangat parah. Dan keparahan penyakit hati itu, subhanallah, boleh terlihat pada akhlaknya, pada lidahnya, pada perbuatannya. Maka inilah bagi orang yang beriman, dia lebih takut penyakit-penyakit hati, penyakit dalaman ini. Masya Allah. Maka mudah-mudahan dengan kita beramal dan mengulangi sebanyaknya surah Al-Fatihah, boleh menyembuhkan diri kita daripada penyakit zahir dan penyakit batin. Masya Allah. Jika penyakit zahir manusia mudah kesan, kita segera mencari ubat sebab kita nak melakukan banyak kerja-kerja harian kita. Kerja harian kita akan terganggu dengan sakit zahir. Tetapi urusan akhirat kita sangat terganggu dengan penyakit batin. Dan inilah penyakit yang paling susah untuk dikesan. Ramai manusia tidak sedar dia menanggung sakit, beban penyakit riak, beban penyakit ujub, takabur, sum'ah, suka dipuji. Beban penyakit-penyakit hati yang mana hati inilah yang akan akhirnya Allah lihat dan Allah pandang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." A'udzubillahi minasyaitonir rajim. "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari yang tiada manfaat sedikit pun harta benda, anak pinak kamu, apa sahaja, jawatan kamu, pengaruh, syarikat-syarikat yang kamu miliki, kenderaan yang kamu miliki, semuanya. Subhanallah, illa kecuali man atallaha, yang kembali, yang mendatangi Allah, yang menghadap Allah, biqalbin salim, dengan jiwa yang sejahtera. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, hari ini hari pertama saya, hari pertama kami, kumpulan daripada Hijrah Travel dan HDG Travel. Bersama dengan di sini juga daripada grup Insaf, Insaf Taubatan Nasuha. Masya Allah. Antaranya itu Al-Fadhil Ustaz Zuhdi kita. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bersama kita juga ada Mantab. Betul ke yang Mantab ni di bawah Ustaz Zamri Mantab? Ya, ada kaitannya.
Wallahu alam ya. Jadi antara yang membawakan ataupun memimpin jemaah Mantab iaitu Al-Fadil Ustaz Farhan. Mana Ustaz Farhan? Ustaz Zabid. Labib. Okey, Masya Allah. Seterusnya daripada kami iaitu yang dihormati Al-Fadil Ustaz Tengku Fazli, merangkap suami secara rasmi. Jadi dah berpunya ya orang sebelah ni. Kalau yang belum berpunya di belakang sana. Al-Fadil Ustaz Badri. Masya Allah. Jadi bincang-bincang tadi masih available. Ustaz Badri kata ada yang suka Ustazah, tapi sering ditinggalkan. Maksudnya ramai jemaah-jemaah mungkin suka Ustaz Badri ni. Tala'al badru alaina. Subhanallah. Nanti kita minta dia nasyid. Tapi dia kata dalam 2 minggu meninggalkan saya. Yelah, jemaah datang 2 minggu balik Malaysia, selalu ditinggalkan semula. Jadi kalau ada ibu-ibu yang berkenan sangat dengan Ustaz Badri ni, pegang. Saya tanya, syaratnya kena duduk di sini ke duduk di Malaysia? Dia kata bisa aja di Malaysia. Orang Indonesia bisa aja. Bukan bisa tak boleh makan tu ya. Bisa makan, ini bisa, itu bisa. Tapi bisanya itu boleh di Malaysia. Tapi kena bersedialah kan, sebab urusannya mutawif, banyak berada di sini. Jadi wallahu alam, masya-Allah, mudah-mudahan segala hajat kita Allah makbulkan di sini. Jadi petang yang barakah ini ada 3 lah travel kita bersama-sama. Hijrah Travel, terima kasih kerana bersedia untuk berkongsi ya kuliah pada petang ini insya-Allah. Dan Al-Fadil Ustaz Hazmi Dimash bersama isterinya Al-Fadilah Puan Saidatul Husna. Mana ya? Ada, masya-Allah. Alhamdulillah muslimin muslimat, umrah bersama dengan Ustazah Asma Harun akan membawakan tadabbur Asmaul Husna. Tadabbur Asmaul Husna. Jadi kerana hari ini adalah hari yang pertama, jatuh pula pada hari Jumaat yang barakah, kita akan tadabbur 2 nama, iaitu nama Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Dan secara jujurnya muslimin muslimat, saya sendiri bersama dengan tim, usaha-sama dengan beberapa syarikat penerbitan, usaha-sama dengan guru pondok, usaha-sama juga dengan Ustaz Lepasan Universiti, sedang dalam proses menyiapkan sebuah kitab Asmaul Husna untuk disesuaikan bacaan dan pemahamannya khusus di Malaysia. Bila kita cari kitab Asmaul Husna, kebanyakannya adalah kitab-kitab muktabar ulama-ulama silam yang diterjemahkan. Dan ada kitab-kitab yang terkini pun kebanyakannya di Indonesia. Jadi ketika nak menyiapkan, dah 2 tahun lebih, belum siap lagi. Dan bila merujuk para guru, para alim ulama, dia kata kitab nak menuliskan nama Allah ini berat. Sebab itu ada setengah kitab ulama nak siapkan 20 tahun. Ada 10 tahun. Banyak sangat ujian dan halangannya. Disebabkan banyak fitnah terhadap ilmu Asmaul Husna ini, maka pihak kami sangatlah berhati-hati merujuk banyak kitab-kitab muktabar. Dan sisipan yang telah disiapkan ini adalah sebahagian. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan barakah dimulakan pengajian Asmaul Husna ini di Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan berjayalah kitab ini disiapkan. Lebih kurang sekarang ini 60%. Maksud usaha sama ni bukan daripada saya, tetapi gabungan ramai alim ulama ilmuwan daripada pelbagai cabang. Guru-guru pondok, kemudian para pensyarah universiti, begitulah. Mudah-mudahan menjadi rujukan. Sebab apa? Masyarakat kita mula rasa bimbang nak belajar Asmaul Husna bila ada cabang-cabang pengajian Asmaul Husna yang diragui, yang syubhah, yang terpesong dan sebagainya. Jadi insya-Allah pada petang yang barakah pada Jumaat yang mulia ini, dah lama juga sebenarnya jemaah tunggu. Sebab saya dah sebut lama nak mulakan pengajian Asmaul Husna. Nama saya Asmaul Harun. Asma binti Harun. Tapi daripada kecil orang panggil saya Asmaul Husna. Mungkin ada kaitan lah ya, insya-Allah. Merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha.
Ia adalah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Surah Al-A'raf ayat 180. Kita boleh tulis ya, nota ya. Ini adalah akar umbinya. Kenapa ilmu Asmaul Husna ini wajib bagi orang Muslim dan orang mukmin belajar. Dan ia adalah satu ilmu yang mulia dan ilmu yang agung, yang akan menaikkan martabat manusia, yang akan memuliakan kedudukan manusia. Sudah tentu berbeza mereka yang belajar ilmu Asmaul Husna dengan mereka yang tidak mempelajarinya. Subhanallah. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180 bermaksud, walillahi, dan bagi Allah nama-nama yang mulia, dan milik Allah lah nama-namanya yang suci, nama-namanya yang mulia itu. Fad'uhu biha, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Fad'uhu biha, maka sebutlah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Allah berfirman, sesungguhnya bagi Allah nama-namanya yang mulia, fad'uhu biha, maka bila kamu memohon, maka bila kamu meminta, berdoa, maka mohon dan memintalah dengan nama tersebut. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpan dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya di sini ada pesanan, ada peringatan, amaran daripada Allah tentang mereka yang menyimpang tentang berkaitan nama Allah Asmaul Husna ini. Sebab itu memang kena berhati-hati sangat bila menuntut ilmu dan belajar. Dan memang berat untuk saya pun mengajarkan ilmu Asmaul Husna ini. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya ni rasa debaran tu sangat luar biasa. Sampai bagi tahu Encik suami, padahal di Malaysia tu biasa kuliah depan ribuan kan, di masjid dan sebagainya. Tapi sangat berbeza menyampaikan kuliah ilmu ini di Madinah Al-Munawwarah. Ini betul kan di page kan? Subhanallah. Sangat luar biasa. Debaran dan sebagainya. Tuan-puan sekalian, berdebar tak? Berdebar juga? Buat-buatlah ya, berdebar ya. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah, jadi sama-samalah bantu saya supaya hilangkan debar dengan banyak angguk ya. Tak faham pun angguk. Okey. Jadi saya nampak ada respon. Saya faham ramai yang penat. Ada yang sampai pagi tadi, ada yang sampai malam tadi, belum lagi tidur. Malam tadi katanya tak lena sebab tak sabar untuk ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang di sini lepas waktu asar, di Malaysia dalam pukul 9.30 ke? Tadi dengar azan tadi? Oh, 9.34 malam ya. Subhanallah. Mungkin ada orang dah tidur masa ni. Jadi kita faham kalau ada jiran sebelah kita tu lelap, dia sedang ikut waktu Malaysia ya. Masya Allah. Okey, kita akan mula dengan nama Allah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah sebut dah nama. Dengan nama Allah, bismillah. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih dan yang maha penyayang. Masya Allah. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, kalau kita perasan, sebenarnya bacaan Al-Quran kita adalah untaian nama-nama Allah. Dan zikir kita lepas solat juga adalah untaian nama Allah. Contohnya lepas solat, kita baca apa? Lepas bagi salam, kita mula zikir dengan apa? Contohnya biasa, Astaghfirullahalazim Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau kira ada berapa nama Allah Asmaul Husna? Astaghfirullah, itu nama Allah ya Ghaffar. Astaghfir, Allah ya Ghaffar, nama yang pertama. Astaghfirullah yang kedua. Astaghfirullahalazim. Al-Azim, nama Allah ya Azim. 3 nama Allah dah pada satu kalimah. Astaghfirullahalazim ada 3 nama Allah. Wa atubu ilaih, nama Allah yang keempat ya Tawwab. Wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah, itu pun ada nama Allah wahdahu. Kan nama Allah ya Wahid, ya Ahad, ya Wahid. Nama Allah lagi wahdahu la syarikalah. Lahul mulk
nama Allah seterusnya ya Malik. Walahul hamd, nama Allah seterusnya ya Hamid. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, nama Allah ya Qadir ya Muqtadir. Dan kalau kita baca surah Al-Fatihah, Bismillah dengan nama Allah. Allah itu sendiri salah satu nama. Sebab itu bila kita baca Asmaul Husna, nas'aluka ya man huwa Allah. Allahu Akbar. Bismillah, nama Allah yang pertama. Ar-Rahman Ar-Rahim, 2, 3. Yang kedua, yang ketiga. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat yang kedua dalam Fatihah. 4 dan 5 dah. 5 dah nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Lagi? Dapat Ar-Rahman Ar-Rahim? Maliki Yaumiddin. Malik, nama Allah yang seterusnya. Lagi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah permintaan kita. Permintaan. Mula-mula pujian kan? Hanya kepadamu aku memperhambakan diri dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Lagi? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Kalau kita perhatikan bila kita buka Al-Quran nanti, bila buka daripada muka surat atas sampai muka surat bawah, cuba camkan nama-nama Allah. Dan kita akan perasan sebenarnya bila kita baca Al-Quran, banyaknya adalah untaian nama Allah kepada nama Allah seterusnya. Subhanallah. Baiklah, kita beri fokus kepada nama Allah Ar-Rahman, yang biasa diberi maksud yang Maha Pengasih. Allah yang Rahman, yang Maha Pengasih. Dia menaburkan kasih kepada semua makhluk di alam semesta ini, walaupun mereka tidak menyembahnya dan tidak mengucapkan terima kasih ataupun tidak bersyukur kepadanya atau tidak meminta kepadanya. Rahman Allah ataupun rahmat Allah meliputi segala-galanya. Subhanallah. Ustaz lengah dah Ustaz? Tak apa ke Ustaz? Saya susah hati tengok Ustaz ni. Ada 2 kursi. Boleh Ustaz 2 kursi tu? InsyaAllah. Tak ada ke kursi ke Ustaz kita ni? Ada ya? Boleh ya? Subhanallah. Ustaz yang bujang ni kena jaga tenaga kan, cepat tua kan. Okey, subhanallah, muslimin muslimat. Walaupun manusia tidak bersyukur kepada Allah, bahkan manusia tidak menyembah Allah, bahkan boleh jadi manusia kufur dengan nikmat Allah, tapi kerana sifat Allah Ar-Rahman meliputi segala-galanya, kepada manusia, kepada makhluk yang bersyukur atau tidak, bahkan yang mensyirikkan Allah pun, rahmat Allah meliputi segala-galanya. Dan persoalan kenapa orang bukan Islam yang menyembah berhala, tetap Allah berikan rezeki, tetap Allah berikan kurniaan, tetap Allah berikan kebijaksanaan. Kerana itulah tanda-tanda sifat Allah ya Rahman, yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah. Di sana ada satu hadis Nabi SAW, hadis yang sahih tentang besarnya sifat pemurah Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada hadis tersebut, sesungguhnya rahmat Allah memiliki 100 rahmat. 100 rahmat. Dan Allah menurunkan rahmatnya di dunia satu sahaja. Satu sahaja. Dan dengan satu rahmat tersebut, manusia boleh berkasih sayang, binatang boleh berkasih sayang, dan seluruh makhluk di bumi ini boleh berkasih sayang. Dan Allah menyimpan 99 lagi rahmatnya untuk hambanya di akhirat kelak. Jadi kita tidak perlu rasa iri hati kepada mereka yang tidak solat tetapi rezeki mencurah-curah. Kerana bahagian untuk orang yang beriman adalah rahmat Allah yang sebesar-besarnya, iaitu di akhirat kelak. Jadi bayangkan ya, Allah hanya menurunkan satu rahmatnya di bumi, yang menyebabkan dengan satu rahmat itulah suami isteri boleh berkasih sayang, ibu dan anak boleh berikan kasih sayang kepada anak-anak. Kadang-kadang bila kita tengok ada seorang suami yang sangat romantik, contoh Ustaz Hazmi kita, pengantin baru sebulan lebih nikah, ke tak sampai sebulan lagi Ustaz Azmi? Tak ingat ya? Ustaz Azmi pun dah hilang ke dia dah pimpin rumah dia? Rumah dia ada?
Nampak macam dah hilang jugalah. Itulah, Masya Allah. Orang yang awal-awal nikah ni, kita tengok penuh dengan cinta. Kejap-kejap, pegang tangan. Ingatkan masa awal nikah dulu kan. Lalu kita mungkin kagum dengan cinta mereka. Kemudian kita kata, ya Allah, seronok tengok romantik, penuh cinta. Ada orang 20 tahun kahwin, masih pegang tangan, kita kagum dengan cinta. Tetapi hakikat bila kita belajar, nama Allah ya Rahman, yang Maha Pengasih. Allah lah yang berikan kasih sayang ke dalam hati suami isteri tersebut. Sehingga suami isteri tersebut mampu berkasih sayang sampai ke tahap itu. Maka dalam kita memuji manusia yang sangat berkasih sayang itu, hakikatnya kita sedang memuji Allah yang menumpahkan rasa kasih sayang tersebut. Seorang isteri yang memuji suaminya, bang, awak ni memang penyayang. Tetapi besarkanlah pujian kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang telah menjadikan suamiku seorang yang penyayang. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Allahu Akbar. Mungkin ada orang memuji kita, tengok kita ni seorang ibu yang penyayang. Kau ni memang penyayang pengasih sungguhlah pada anak-anak. Asyik nampak duk peluk, duk cium anak. Lalu kita terus menyebut Alhamdulillah. Segala pujian bagi Allah. Orang memuji kita kerana hakikatnya dia sedang memuji Allah. Kita tidak akan mampu memberi kasih sayang kepada orang lain tanpa izin Allah, tanpa rahmat daripada Allah. Sebab di sana ada ramai ibu yang mendera anak, ada ramai ibu yang buang anak, ada ramai ibu yang membenci anak, ramai suami isteri saling membenci. Maka bersyukurlah kita kepada Allah apabila kita dipilih untuk memiliki sekeping hati yang ada kasih, yang ada sifat pengasih, ada sifat penyayang. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi Nabi SAW menjelaskan, hanya dengan satu rahmat Allah yang Allah tumpahkan ke bumi, dan manusia berkongsi, segala makhluk dan binatang berkongsi dengan satu rahmat Allah. Dan Allah menyimpan 99 rahmatnya di akhirat kelak. Tidak ada di kalangan kita yang boleh menjamin, tidak ada, bahawasanya kita boleh masuk syurga Allah dengan amalan, boleh masuk syurga Allah dengan sedekah. Kita hanya boleh masuk dengan rahmatnya. Maka mudah-mudahan 99 rahmat Allah itu ada bahagian untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Dialah Allah yang Rahman, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, yang mentadbir sekalian alam dan makhluk dengan sifat pemurahnya yang sempurna. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah An-Naba ayat yang ke-37, surah yang ke-78. Boleh tulis ya sahabat-sahabat. Mungkin sahabat-sahabat yang di alam maya yang hadir ini, Masya Allah, anda boleh share perkongsian ini. Saya sedang buat live, direct, secara live di Madinah Al-Munawwarah bersama dengan jemaah-jemaah di sini. Waktu di sini jam 5 pukul 4:44 Maghrib 5:22. Jadi lebih kurang ada 30 minit je lagi nak maghrib. Masya Allah, Allahu Akbar. Betul ya? Lebih kurang 30-40 minit lagi nak maghrib. Bila musim sejuk, subuh tu awal. Subuh awal kan? Ke subuh lambat? Subuh lambat. Lepas tu maghrib cepat. Maksudnya siang pendek, malam lebih panjang. Memang begitu. Subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Naba, surah yang ke-78 ayat yang ke-37. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Kita akan memetik nama Allah Ar-Rahman sebab kita bincangkan nama Allah Ar-Rahman. Dan salah satunya ayat surah yang baru kita bacakan, ayat yang baru kita bacakan ni, maksudnya ialah Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, ma bainahuma ar-Rahman, yang Maha Pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengannya. La yamlikuna minhu khitaba, mereka tidak dapat berbicara dengan dia. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Allah memelihara bumi ini dengan sifatnya yang Maha Pemurah. Sebab itu Allah memberi kepada makhluk sekaliannya tanpa syarat. Bukan syarat menyembah baru Allah beri. Bukan syarat dia beriman baru Allah beri.
Allah beri tanpa syarat kepada siapa yang berusaha. Dan Allah berhak. Dan kita tidak boleh mempertikaikan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila Allah nak beri, Allah beri secara sempurna. Dan kalau kita rasa ada sesuatu yang tidak sempurna, itu bagi pandangan kita. Kadang-kadang kita rasa kasih sayang suami tak cukup. Kita nak suami panggil kita sayang, tapi sampai sudah suami kita kelu lidah tak panggil sayang. Bang, panggillah sayang. Tak roti lah saya. Tak reti. Sa. Sampai sa je. Bimbang pula. Sa mana? Sabrina ke? Sa mana? Memang ada orang tak boleh nak panggil. Awak ni tak romantik lah. Saya ni memang mengimpikan daripada dulu suami panggil sayang. Sampai sekarang awak tak panggil saya sayang. Ada setengah orang rasa tak sempurna. Suami tak suka pegang tangan. Bila pegang tangan dia rasa panas, rasa gimas. Dia akan tepi-tepi. Tak payahlah nak pegang-pegang. Tapi dia sayang. Subhanallah. Bagi kita mungkin kasih sayang tu tak sempurna. Ukuran kita lah, kita rasa tak sempurna. Sebab kita ada expectation kita sekian-sekian. Tetapi Allah beri kadar yang cukup untuk kita. Boleh jadi kalau lebih, kita jadi kufur dengan nikmat Allah. Jadi riak, jadi duk berbangga-bangga, asyik duk cerita. Bila orang tengok kita pegang tangan kembang, bukan semangkuk, setalam. Subhanallah. Kan rasa kita lah orang yang bertuah dan sebagainya. Rupanya kadar kasih sayang yang kita terima itu adalah kadar yang cukup. Kadar yang terbaik untuk kita. Supaya kita kekal berada di jalan-jalan kebenaran. Kita kekal menjadi hambanya yang baik. Masya Allah. Jadi itu contoh sahaja. Allah mentadbir bumi ini dengan sifatnya ya Rahman dengan sempurna. Allah memulakan Al-Quran dengan namanya yang agung iaitu Ar-Rahman. Ayat-ayat yang mengandungi kalimat istimewa inilah yang kita ulang-ulang saban hari di dalam solat. Bahkan juga di dalam seluruh kehidupan kita, iaitu ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sifat maha pemurah ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberi tanpa syarat kepada makhluknya termasuk manusia. Sama ada yang beriman ataupun musyrik, yang bersyukur ataupun kufur, yang taat ataupun pelaku maksiat. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, hadis sahih riwayat Muslim. Minta maaf lah saya dah baca dulu, tapi dalam teks ni memang sebenarnya dah dituliskan. Okey, boleh tak semua duduk tegak kejap? Okey, boleh duduk tegak. Lepas tu mungkin Ustaz boleh pusing sikit Ustaz sekali-sekala. Okey, depakan tangan ke depan. Bukan depan tangan tu biar ke depan. Okey, lepas tu kita buka tutup biar jalan darah berjalan. Saya faham, saya pun penat sebenarnya ni. Sedang berusaha melawan rasa penat. Masya Allah. Tapi penat kita penat yang berbaloi ya. Ada orang penat buat maksiat. Ada orang penat ngumpat. Ngumpat pun penat ya. Dia berdiri 1 jam. Sebab dia takut kalau duduk hilang momentum mengumpat tu. Jadi mengumpat pun ada penat. Jadi kita penat dalam taman syurga. Penat di Madinah Al-Munawwarah. Penat dalam majlis ilmu. Ustazah dah penat lah buka tutup. Masya Allah. Okey, sekarang pegang bahu masing-masing. Peganglah macam mana nak silang ke apa. Urut sendiri. Nasib lah ya. Tak ada pasangan. Urut sendiri ya. Masya Allah. Urut sikit leher. Okey, boleh pusing-pusingkan sikit leher. Masya Allah. Allahu Akbar. Moga kepenatan kita ini Allah ganti dengan rehat di barzah. Rehat di masyar. Subhanallah. Amin ya Rabbal Alamin. Okey. Jadi saya nak ajak muslimin-muslimat, sahabat-sahabat untuk sama-sama membacakan matan hadis ni. Boleh ya? Saya baca, sahabat-sahabat, muslimin-muslimat ulang balik dengan lafaz yang kuat. Ambil barakah pahala membacakan hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ya, kuatkan suara. Inna lillah mi'ata rahmah anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawami fabima yata'atafuna
Fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna wa biha ta'tifu al-wahshu ala waladiha wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Muslim, yang bermaksud sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat, yakni kasih sayang. Daripada 100 rahmat tersebut, hanya satu yang Allah turunkan kepada jin, manusia, haiwan ternak dan haiwan buas. Dengan rahmat tersebut, mereka saling mengasihi dan menyayangi. Dan dengan rahmat itu pula, binatang buas dapat menyayangi anaknya. Adapun 99 rahmat Allah yang lain, maka hal itu Allah tangguhkan, kerana Allah hanya akan memberikannya kepada para hambanya yang soleh pada hari kiamat kelak. Sebab itu, syurga yang terakhir bagi orang yang syurga yang kepada orang yang terakhir masuk syurga. Pernah dengar tak hadis tu? Semua orang tahu kan cerita tentang orang yang terakhir masuk ke syurga. Siapa yang tak pernah dengar boleh tak angkat tangan? Sebab kalau semua dengar, saya tak ulang lah. Masya Allah, semua alim ulama' belakang ni. Subhanallah, ya. Subhanallah, muslimin muslimat, semua dah dengar, dah biasa dengar hadis tu kan. Apabila orang yang terakhir keluar daripada neraka dan kita tidak tahu dosa apa yang dia buat, sebesar dan sebanyak apa dosa yang dia buat, sampai dia orang yang terakhir keluar daripada neraka, dan tak tahu berapa lama tempoh dia diazab dalam neraka. Bila dia keluar, dan ini hadis yang sahih ya, sampailah dia ke pintu syurga, lalu dia tak jadi masuk ke pintu syurga. Dia tak jadi, dia berhenti di hadapan pintu syurga. Dan bila Nabi menceritakan tentang cerita manusia ini, Nabi tersenyum. Subhanallah. Lalu Allah berfirman kepadanya, masuklah ke dalam syurgaku dengan rahmatku. Lalu dia berkata kepada Allah, syurga dah penuh. Mungkin syurga dah penuh ya Allah. Allahu Akbar, mungkin syurga dah penuh. Allah ulang lagi kepada dia, masuklah ke dalam syurgaku dengan rahmatku. Dia jawab kepada Allah, ya Allah, mungkin syurga dah penuh. Sebab dia duk tengok orang tak berhenti-henti masuk syurga kan. Bayangkan di mahsyar, daripada Nabi Adam sampai manusia terakhir, dia dah melihat betapa ramainya manusia di mahsyar. Kemudian ramai dah manusia keluar daripada neraka dia yang terakhir. Sebab apa? Di luar pintu syurga pun dah nikmat sangat dah. Soalnya duduk kat luar ni pun dah tak apa dah. Nikmat sangat, tak masuk pun tak apa. Dan mungkin syurga dah penuh. Dan akhirnya kali ketiga Allah berfirman, masuklah ke dalam syurgaku dengan rahmatku. Bagimu syurgamu seluas bumi, di antara bumi dan langit 10 kali ganda. Lebih kurang begitulah. Itu adalah kawasan ataupun wilayah orang yang terakhir masuk syurga. Di dunia ni, rumah tuan-puan sekian, saya tak tahu siapa orang paling kaya ni, rumah paling besar. Ada tak rumah manusia di dunia ni, rumah dia seluas mata memandang? Tak ada. Maksudnya kalau masuk dalam rumah dia, tak nampak dinding. Kalau rumah dia, ruang tamu sebesar ni pun, ataupun bilik dia besar dewan ni, tetap nampak dinding lah. Jadi tak boleh bayangkan syurga bagi orang yang terakhir itu seluas bumi, isi bumi, langit. Bumi sampai ke langit. Dan langit kita tak tahu besar mana, tinggi mana. Yang kita nampak tu awan. Tidak ada manusia secanggih mana akan sampai ke langit yang pertama. Subhanallah. Bayangkan jika orang yang terawal masuk ke syurga. Sebab itu kita nak sebutkan 99 rahmat Allah lagi Allah simpan untuk di akhirat kelak. Jadi apa yang kita tidak dapat di dunia, Ustazah, akak dah umur 50 lebih, anda tu sambil-sambil malu dia kata,
Ustazah doakanlah akak dapat suami dah 50 lebih, teringin tak nak ada suami. Ada umur 40 lebih dan sebagainya. Lalu saya doa je lah, ya Allah, ya Jami yang maha menemukan, temukanlah ya Allah hamba-Mu ini dengan suami yang saleh, sama ada di dunia ataupun di syurga-Mu ya Allah. Jadi terus doa dua-dua je. Saya pun kata, Kak, kalau Allah tak bagi di dunia, Allah bagi berganda di akhirat kelak. Mungkin ada yang tanya, dapat suami ramai ke sebab berganda kan? Masya Allah. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Apa yang kita tak dapat di dunia, pasti Allah akan beri di akhirat kelak, yakinlah. Apa yang Allah ambil di dunia, Allah akan ganti di dunia, insya Allah berganda di akhirat kelak. Allahu Akbar. Okey, kita sambung lagi sikit. Ar-Rahman ada perkaitan rapat dengan rahmat. Rahmat merujuk kepada sifat kasih sayang Allah yang sangat luas. Ar-Rahman menggunakan wazan fa'lan yang menunjukkan sifat yang tetap dan sempurna, tidak berubah. Di dalam bahasa Arab juga, kalimah Ar-Rahman dikategorikan sebagai sirah mubalaghah, yang mana ia merujuk kepada perkataan yang membawa maksud bersangatan. Ar-Rahman tu membawa maksud sangat pemurah, sangat pengasih, sangat rahmat, penuh dengan rahmat. Maka Ar-Rahman ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat pemurah yang berganda-ganda dan diberikan kepada seluruh hamba-Nya, sama ada yang beriman ataupun tidak. Kalimah Ar-Rahman ini disebut di dalam Al-Quran sebanyak 57 kali. Boleh tulis. 57 kali Allah ulang dalam Al-Quran. Manakala perkataan rahmat yang berkaitan dengan sifat pemurah Allah di dalam Al-Quran disebut sebanyak 20 kali. Perkataan rahmat di dalam Al-Quran disebut 20 kali. Perkataan rahman 57 kali. Subhanallah, rahmatnya mendahului dan mengalahkan permukaannya. Rahmatnya juga meliputi seluruh ruang langit dan bumi, serta memenuhi hati makhluk-makhluk yang wujud di bumi, sehingga mereka saling berkasih sayang antara satu sama lain. Namun begitu muslimin muslimat, manusia yang berakal tidak akan menipu dirinya. Ini satu pesanan penting. Dalam perjalanan saya datang, dalam perjalanan dalam flight itu kan, saya tak boleh tidur. Ramai juga saya rasa tak boleh tidur dalam flight itu kan. Kita naik flight emas kan. Saya tak tahulah yang baru datang ni naik flight apa. Tapi situasi tu kan, sebab bertolak pada waktu tu di Malaysia bukan waktu kita tidur. Jadi saya baca satu buku oleh Imam Muhammad Al-Ghazali yang bertajuk Hiduplah Sehari Demi Sehari itu kan. Satu kitab yang masyhur. Bahkan ulama Imam Al-Qarni, bukan Uwais Al-Qarni, Dr. Ain Al-Qarni menuliskan kitab La Tahzan juga, inspirasi daripada kitab tersebut. Subhanallah, saya menemukan banyak mutiara ilmu dalam kitab tersebut, muslimin muslimat. Antaranya yang saya nak kongsikan, manusia yang berakal tidak akan menipu dirinya. Maksudnya, manusia yang tidak waras ataupun manusia yang tak ada akal je menipu dirinya, iaitu apa? Dia mencampurkan amalan baik dengan amalan buruk. Dia mencampurkan amalan baik dengan amalan buruk. Dan ini adalah antara fitnah yang terbesar umat akhir zaman. Contoh, ada di kalangan kita dan kita boleh tengok perkara ini sangat berleluasa di Malaysia. Di kalangan kita, ramai yang tidak mahu bertaubat dan tidak mahu hijrah, tidak mahu berubah. Masih mahu mengekalkan kehidupan yang jahil, kehidupan yang bermaksiat, berpakaian yang mendedahkan aurat, berpakaian seksi. Tetapi dia menutup perasaan bersalah, dosa, keengganan dia bertaubat dengan dia banyakkan sedekah, dengan dia buat banyak amal-amal kebajikan. Lalu manusia tertipu. Lalu manusia memuji dengan perkataan seumpama keburukan yang kita nampak, tetapi mungkin dia lebih baik daripada kita. Contohnya, bila dipuji-puji begini, dia merasakan bahawasanya apa yang dia lakukan, dia berada di jalan yang benar. Walaupun kita nampak dia tu pelaku maksiat, tapi mungkin ada kebaikan yang dia buat jauh lebih baik daripada kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan para ahli ulama mengatakan itu adalah satu penipuan yang telah menyesatkan ramai manusia. Dan orang yang berakal harus faham, jika kita ada 2 gelas air,
satu air bersih dan satu air kotor, lalu dicampurkan, apa yang akan berlaku? Semuanya akan jadi kotor. Sebab itu, tidak ada cara yang lain jika kita nak menjadi orang yang saleh, orang yang baik, melainkan kita perlu melakukan hijrah yang sebenar-benarnya, meninggalkan secara total maksiat kepada Allah, berhijrah kepada menjadi orang-orang yang saleh, bersifat sebagaimana orang yang saleh, berpakaian orang yang saleh, makan cara orang yang saleh, cara hidup orang yang saleh. Allahu Akbar, subhanallah. Dan kita dapati begitulah hari ini orang yang tetap berkekalan hidup selesa dengan bermaksiat kerana dia memperbanyakkan amal-amal kebajikan. Akhirnya kita boleh lihat mereka menabur duit. Mereka dapat duit yang banyak. Mereka juga menabur duit yang banyak. Tetapi sedekah itu tidak meningkatkan imannya. Dan itulah yang kita bimbang berlakunya istidraj. Sedangkan kesan sedekah yang diterima oleh Allah akan menaikkan iman, akan menaikkan takwa manusia. Tetapi jika sedekah itu membuatkan dia masih kekal menjadi manusia yang bermaksiat kepada Allah, na'udzubillah, itu di antara ciri-ciri amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu bukan mendekatkan diri kepada Allah, tetapi menjauhkan. Na'udzubillahi min zalik. Jadi manusia yang berakal secara jelas menggunakan akalnya, menggunakan fitrah dia tetap akan merasa berdosa, bersalah, dan dia tidak akan kambus. Kita panggil kambus. Buat keburukan, bangkai, subhanallah, ditutup dengan tanah. Adakah bangkai itu akan hilang? Tidak. Bangkai itu tetap bangkai, cuma dia selaputi dengan tanah. Jadi perbuatan yang buruk, maksiat tidak boleh ditutup dengan perkara-perkara perbuatan-perbuatan yang baik. Bangkai perlu dibuang. Dan Imam Muhammad Al-Ghazali ini memberikan satu perumpamaan. Pernah tak kita kemas rumah, ataupun tak payah cerita kemas rumah lah, kita kemas laci dekat pejabat kita ataupun dekat rumah kita. Bila kita buka laci, kita akan keluarkan dan kita akan buang. Ada risik-risik lama kita buang, betul tak? Yang tinggal apa dia? Dokumen-dokumen penting saja. Betul tak? Mungkin yang kekal, okey, benda yang kita rasa penting. Yang tak penting kita buang dan kita nampak clear dan kita rasa macam rasa kemas, rasa selesa. Begitulah perihal diri kita. Ada banyak perkara kita nak selesa, nak tenang, kita perlu buang dulu perkara-perkara sampah yang ada pada diri kita. Jika kita tidak buat hal demikian, kita sedang menipu diri kita. Seolahnya kita nampak bersepah tapi kita buat cool je. Alah, biasalah sepah, buat biasa je lah. Tapi hati kita sebenarnya tak selesa tengok. Tapi buat-buat je rasa selesa. Jadi berhentilah menipu diri kita sendiri dan berhentilah memuji orang yang sedang menipu dirinya. Ramai orang memuja-muja pelaku maksiat hari ini dengan melihat kebaikan yang ditonjolkan. Sehingga kan pelaku maksiat tetap selesa dalam maksiatnya. Tidak merasakan bahawa maksiat itu adalah sesuatu yang tercela kerana manusia banyak memuji dan memujanya. Masya Allah. Lantas bila ada orang menegur di ruangan komen, dicela pula. Jangan nak judge orang. Siapa kamu nak hukum manusia? Kamu jamin syurga ke? Kamu confirm selamat neraka ke? Akhirnya suara-suara kebenaran semakin terselindung ataupun semakin mengecil ataupun semakin sirna, tenggelam. Apalah ya ustazah pun dah ngantuk kan. Masya-Allah. Okey, kita nak tutup dan ni muslimin muslimat, sifat pemurah Sayyidina Abu Bakar. Nak cerita satu kisah sifat pemurah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masya-Allah. Kita ada lebih kurang 3,000 yang hadir. 3,000 yang hadir di FB ya. Masya-Allah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu terkenal dengan kedermawanan dan sifat pemurahnya. Dalam sebuah hadis diceritakan tentang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berlumba-lumba untuk sedekah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Tirmizi, hadis yang sahih. Saya terus baca maksud ya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. Bertepatan dengan itu, aku mempunyai harta, aku berkata di dalam hati. Siapa yang berkata? Sayyidina Umar berkata,
Rasulullah perintahkan kami untuk bersedekah pada satu hari. Aku mempunyai harta dan aku berkata dalam hati, pada hari ini aku akan lebih baik, lebih unggul, aku akan mengalahkan Saidina Abu Bakar. Jika aku lebih dulu, Umar berkata, lalu aku datang dengan separuh daripada hartaku. Maka Rasulullah SAW bersabda, apa yang kamu tinggalkan buat keluargamu? Jawabku, seperti itu, iaitu separuh lagi. Lalu Abu Bakar datang dengan membawa seluruh harta yang dia miliki. Beliau bertanya, apa yang kamu tinggalkan buat keluargamu? Dia menjawab, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Maka aku Umar berkata, demi Allah, aku tidak pernah bisa, aku tidak pernah boleh mengungguli ataupun mengatasi ataupun menang daripada Abu Bakar terhadap suatu pun selamanya. Subhanallah, muslimin muslimat. Ceritanya, satu hari Nabi SAW memerintahkan supaya melakukan infak. Biasanya bila nak perang, Rasulullah akan suruh sahabat untuk infak harta. Sebab nak beli kuda perang, nak beli peralatan perang dan sebagainya, nak beli bekalan-bekalan dan lain-lain. Jadi, datanglah Saidina Umar bawa separuh daripada harta. Tuan-puan, depan saya ni semua orang kaya ni. Betul tak? Amin. Subhanallah. Allahu Akbar. Ada seorang hamba Allah ni, dia jumpa seorang ahli ulama', saya tak ingatlah siapa. Ataupun sebenarnya ini dalam cerita semalam juga. Mungkin jumpa salah seorang pada sahabat Nabi. Jumpa salah seorang sahabat Nabi. Lalu dia berkata, doakanlah supaya aku jadi kaya. Lalu sahabat Nabi ni pun kata, kamu memang dah kaya. Dia kata, aku tak kaya. Orang kita kan tak nak ngaku kaya. Subhanallah. Lepas tu dia kata, aku tak kaya. Dia kata, kamu dah kaya. Apa maksud kamu? Lepas tu sahabat Nabi ni pun berkata, adakah kamu memiliki rumah? Ada. Adakah kamu memiliki kenderaan? Ada. Adakah kamu memiliki anak? Ada. Maka kamu memiliki kekayaan. Kamu memiliki kekayaan. Lalu dia menjelaskan, kekayaan itu adalah pada orang yang bersyukur dengan apa yang dia ada. Dan sebenarnya orang yang takut miskin, dia miskin saat tu. Orang yang takut dia hina, dia saat tu memang hina. Orang yang takut kehilangan, dia sebenarnya sedang hilang pada saat itu juga. Orang yang kaya, orang yang bahagia adalah orang yang mensyukuri saat dia ada saat tu. Subhanallah. Dia syukuri hari yang dia ada ni. Orang yang takut dia tak hidup esok hari, dia tak hidup dah sebenarnya. Subhanallah. Raja yang kaya raya pun tak boleh beri hari esok. Tidak boleh beli hari esok. Jadi, orang yang bahagia adalah orang yang menghargai hari yang ada pada hari ini dan mensyukuri segala nikmat pada hari ini. Subhanallah. Sebab itu kata-kata ulama ataupun hukama, dia menganjurkan supaya bersyukur dengan roti yang kita ada hari ini ataupun makanan yang kita ada hari ini. Dan jangan fikir esok nak makan apa. Itu orang yang paling bahagia. Dia menikmati apa yang ada pada hari ini. Masya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lepas tu datang Saidina Abu Bakar, dia bawa seluruh hartanya. Bila Rasulullah tanya, apa yang kamu tinggalkan untuk ahli keluarga? Tidak ada. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Depan saya ni mungkin ada orang ada dalam akaun 100,000. 100,000, subhanallah. Bila berlaku banjir, dia bagi 50,000, dia tinggal 50,000. Hebat. Macam Saidina Umar. Tapi ramainya kalau ada 1,000, sedekah 1,000. Betul tak? Ataupun 5,000, ataupun 10,000. Bukan senang nak sedekah separuh. Tapi kalau ada di kalangan kita, Masya Allah, ada 100,000, berlaku banjir, 100,000 dia sedekah. Allahu Akbar. Hebat. Seperti mana Saidina Abu Bakar. Tetapi mungkin kita tidak mampu dan taklah perlu kita mencapai tahap tersebut. Masya Allah. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, insya-Allah, Ustazah kata dah penutup tu kan, okey. Kita sudahi sabda Nabi SAW. Penutup dengan sudahi lah ya. Ni sudah sungguh-sungguh ni. Nabi SAW bersabda, "Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Sebagai renungan kita pada hari ini, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meringankan keperluan orang yang memerlukan, maka Allah akan meringankan keperluannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menyembunyikan ataupun melindungi aib seorang Muslim,
maka Allah akan melindungi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang membantu hambanya ataupun bantu orang lain, dia akan sentiasa dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 perkara. Yang pertama, siapa yang suka ringankan keperluan orang. Kita ambil peluang berada di Madinah dan di Makkah ini, nampak orang susah duduk tarik beg, kita pun tolong angkat. Nampak orang sekian-sekian, cuba bantu sedaya upaya. Kita nampak orang Arab ke, orang mana-mana ke, seolahnya mata kita ni sangat lapar kepada pahala. Tengok mana orang yang boleh kita tolong. Jangan pula membutakan mata, buat-buat tak nampak. Nampak ada makcik yang terhege-hege jalan nak pergi kat selipar dia. Nampak ada orang kursi roda macam susah nak naik atas kapet. Apa saja mata tu biar lapar. Untuk meringankan beban, sebab kita akan diringankan beban kita di dunia dan di akhirat. Yang kedua, siapa yang menutup aib saudaranya. Kami ni, jemaah yang bawa ni kan, mutawif ni kan, ada aib. Semua ada aib. Subhanallah, kita ni kalau boleh nak buat yang terbaik untuk jemaah. Kan ustaz-ustaz kan nak buat yang terbaik. Ustaz Zudi, Ustaz Sofan, kita nak buat yang terbaik. Subhanallah. Tetapi sudah tentu ada kekurangan. Jadi sama-samalah jaga aib. Ustazah rupanya tu motif nak sampaikan. Masya Allah. Subhanallah. Ujian bagi kita. Contoh kami pun adalah kekurangan, kesilapan dan sebagainya. Sampaikan dengan baik. Bukannya dijaja-jaja kekurangan aib. Kan, aib perseorangan ke, aib jemaah ke, aib apa ke, subhanallah. Perbaiki. Bukan dijaja dibawa, tak best dengan travel tu gini-gini, sekian-sekian. Semua nak buat yang terbaik. Tetapi kita semua diuji, pengemudi travel pun juga diuji. Subhanallah. Mudah-mudahan kita tetap dapat menjaga. Sama jugalah ya. Sama-sama kita boleh lihat aib siapa-siapa, kita jaga, kita nekat mulai hari ini. Sebab dengan kita tutup dan jaga aib saudara kita, Allah akan menutup aib kita di dunia dan akhirat. Dan siapa yang nak sentiasa hidupnya ditolong oleh Allah, ada masalah je dapat pertolongan, maka sentiasalah menolong hamba-hamba dan saudaranya yang lain. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Mohon maaf salah dan silap. InsyaAllah untuk kuliah seterusnya tak tahulah bila akan dimaklumkan. Kita akan mentadabbur nama Allah yang kedua, iaitu Ar-Rahim. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Subhanallah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih sahabat-sahabat yang di live, yang melihat sama, masya-Allah, bersiaran daripada Madinah Al-Munawwarah, masya-Allah.